Sekiranya tujuan utama saya adalah untuk sentiasa menyenangkan Rabb saya. Agama saya mengajar saya untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi suami yang terbaik, menjadi isteri yang terbaik, berkelakuan baik dan perangai elok, bangun awal pagi, membaca pada waktu malam, untuk memastikan bahawa solat saya dijaga dengan rapi, untuk memastikan bahawa saya telah menunaikan semua tugas saya kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Juga tugas saya kepada ahli keluarga saya semua dan lain-lainnya sebagainya. Semua itu adalah sebahagian daripada agama saya. Dan untuk menunaikan semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri saya untuk ditunaikan. Dan atas sebab ini, apabila anda melihat kepada seseorang yang mempunyai perwatakan yang baik, tingkah lakunya elok, mereka bercakap dengan elok dan penuh rasa hormat, mereka tahu macam mana untuk berinteraksi dengan elok. Apabila mereka ingin mengatakan sesuatu, mereka memilih kaedah yang terbaik dan sebagainya. Oleh itu, anda akan menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Daripada berkahwin dengan seseorang yang bersikap huru-hara dari mulanya, tak ada perwatakan, tingkah laku, kurang memuaskan, tidak berpegang pada agama dan sebagainya. Kami mempunyai kes di mana anda mempunyai seseorang yang jumpa bakal isteri mereka dalam nightclub. Okey, ia dikatakan kat situ jugalah mereka akan kena tinggal nanti. Kami meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kami. Maksudnya, mereka menemui seseorang di nightclub kerana kaki mereka kelihatan cantik lah. Atau misalnya betapa cantiknya wajah mereka. Atau betapa cantiknya rambut mereka. Tapi pada hari yang mereka menemukan seseorang dengan kaki yang lebih cantik, na'udzubillah, atau rambut yang lebih cantik, atau muka yang lebih cantik, mereka akan tinggalkan yang satu ini dan pergi pada yang lain pula. Jadi, itu bukan cara yang bijak dan tepat untuk mencari isteri. Sedangkan kita perlu diperkenalkan kepada seseorang yang sangat bermaruah dan ada hormat. Okey, mengapa Islam mengajarkan kita tata cara pengenalan awal? Supaya kita dapat melindungi wanita daripada diperas ugut, dari sikap lurus bendul, naif, yang mungkin wanita terjebak dalam, dan dari dipersalahgunakan dan juga dipergunakan. Okey, sekarang ni anda menjumpai seseorang tanpa pengetahuan ibu bapa. Mereka membinakan hubungan dengan seseorang dan mereka teruskan hubungan itu. Jadi kita boleh cakap sekarang, orang ini dibutakan oleh perasaan cinta. Kita semua tahu walaupun orang Inggeris mengatakan kata-kata ini, cinta itu buta. Orang Inggeris telah mengatakannya, cinta itu buta. Love is blind. Islam pun ada mengatakan perkara yang lebih kurang sama dari dulu lagi. Hadis Nabi SAW mengatakan, cinta bukan sahaja dapat membutakan kamu, tapi ia boleh menjadikan kamu pekak dan bisu pada dalam masa yang sama. Maksudnya, anda tidak akan memahami apa-apa pun kerana cinta seperti itu. Jadi mereka akan datang kepada anda dengan hadiah mereka, dengan kata-kata indah mereka. Mereka akan menunjukkan kepada anda apa yang ingin mereka tunjukkan kepada anda. Dan dalam semua proses itu, kita terus cenderung menganggap, ini dia, aku dah jumpa satu-satunya cinta hati aku. Tapi kita belum tinggal bersama mereka. Kita bahkan tidak mengenali keluarga mereka. Kita tidak tahu apa-apa pendapat keluarga mereka tentang mereka. Dan inilah sebabnya, tata cara proses pengenalan itu salah. Benda ni semua penting dalam erti bahawa kita belum memahami semua cerita dan kita sudah jatuh cinta sangat dengan mereka ini sehingga kita tidak sabar untuk berkahwin. Jadi lepas tu, kita fikir jomlah, kita kahwin. Lepas tu, kita memberi tekanan kepada ibu bapa dan segalanya. Katakanlah itu berlaku dan akhirnya kita berkahwin. Pada hari kedua je, jika bukan hari pertama, kita sudah start komplain. Alamak, ini bukan orang yang sama yang aku kenal sebelum kahwin. Ini bukan orang yang sama, tengoklah. Dia jadi pelik pula perangai dia. Tak betul dia ni. Tak, ini orang yang samalah. Tak ingat ke sebelum kahwin yang kamu pandai-pandai ikut suka untuk berkenalan itu? Tapi dia dulu tidak menunjukkan apa yang dia tidak mahu kamu lihat sebelum berkahwin, kan? Kerana dia memerlukan anda dalam Instagramnya. Sekarang anda berada dalam gambarnya. Habislah. Anda binasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi kita. Tidak ada seorang pun yang binasa. Ya? Kita selalu mempunyai peluang yang lain. Tapi janganlah ulangi kesilapan itu. Dan jangan berterusan seperti itu. Atas sebab ini, atas semua sebab ini, kita diajar.
bahawa pengenalan awal itu harus berlaku dengan penuh rasa hormat, dan apabila ia berlaku dengan penuh rasa hormat, keluarga dari setiap pihak perlu mengetahui mengenainya. Beberapa pihak lelaki dari setiap keluarga yang berkenaan perlu mengetahui mengenainya. Dan mereka semua perlu setuju, dalam erti kata bahawa mereka harus membimbing kita. Sebelum anda sudah jatuh cinta dengan seseorang, anda perlu mengetahui watak dan tingkah laku mereka, dan anda perlu melalui semua kategori seseorang di mana anda boleh mengatakan tidak, tak boleh ni orang macam ni, tanpa ia menyakitkan hati anda dan tanpa anda merasakan alamak, aku dah kerugian besar, tak dapat. Orang ni sekarang musuh saya kerana mereka tak terima, dan orang itu adalah musuh saya kerana mereka memberitahu saya tidak, tak boleh. Kami tidak mahu tingkah laku seperti itu, dan oleh sebab itulah kami melindungi wanita kami terutamanya dari awal-awal lagi. Kadang-kadang saya tahu dunia sedang memberitahukan kita subjek tentang kebebasan, freedom kononnya dan sebagainya. Kadang-kadang kata-kata kebebasan yang digunakan itu adalah untuk menjatuhkan kita ke tempat pembuangan sampah. Dan kita tidak selalu menyedari akan realiti itu. Kita tidak fahamnya. Kadang-kadang perkataan kebebasan digunakan tapi dalam fakta sebenarnya ia adalah untuk memperhambakan kita. Kami tidak sedar. Dan kadang-kadang juga ia digunakan dengan betul untuk mengamalkan kebebasan kita dengan batasan yang mulia. Oleh itu kita perlu mengetahui keputusan apa yang kita telah buat untuk jenis orang yang kita mahu nikah. Sebaik saja anda berkahwin dengan orang yang tepat, tanyakan pada diri sendiri. Sebenarnya sebelum berkahwin, adakah orang ini sesuai untuk menjadi ibu kepada anak-anak saya? Adakah orang ini layak menjadi bapa kepada anak-anak yang saya harapkan? Adakah mereka akan menjadi sebagai teladan, role model? Sekiranya demikian, cara mereka akan bercakap dengan saya adalah dengan penuh sikap hormat. Mereka akan mempertimbangkan pandangan-pandangan saya terhadap apa-apa perkara pun. Mereka akan bermaruah, apa saja nilai baik akan dihormati. Sekiranya mereka perlu membetulkan saya atas sesebuah kesilapan, mereka akan melakukannya dengan penuh kasih sayang. Apabila mereka perlu membetulkan saya, mereka akan membetulkannya dengan cara yang elok dan boleh diterima dengan mudah. Subhanallah.